Assalamualaikum. Sorry naik lori sorry mori. Tak tahulah pasal apa. Kenapa suara problem tadi. Hopefully this one okay. Semuanya okay. Okay, Ustaz dah masuk. Okay, jap. Sebentar. Sekejap. Bismillah. Ni jelas. Baiklah. 1 Wahid Ithnani Thalatha Arba'atin Adaan lillahi ta'ala. Solat maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey kah? Kali ni dengar insyaAllah. Okay? Kali ni dengar insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Saya baru je ingat saya yang kena baca je semua. Ijaz tolong tengok je. Dan dengar sahaja. Okay. Jadi Alhamdulillah. Kita terus pergi kepada adab tayammum. Adab tayammum. Tayammum. Bukan tayar. Tayammum. Tayammum. Ya, betul. Tapi ada orang sebut kalau budak nak comel, alah tayam-tayam. Tu bukan kan? Itu lain tu. Tayam-tayam lain Okay. So adab tayammum. So tayammum daripada bahasa Arab lah perkataannya, daripada tayammama ya tayam. Okay, tayammama maksudnya bertayammum. Okay, so kita akan mulakan dahulu dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sila Ijah. Okey. Adab-adab bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana ada 6 perkara. 1. Ketiadaannya sesudah berusaha mencarinya. 2. Atau sebab uzur sakit. 3. Atau ada halangan dari sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas atau sebab ditahan di dalam penjara. 4. Atau kerana air itu sedikit dan hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. 5. Atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. 6. Atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau khawatir atas kemudaratan dirimu apabila menggunakan air. Tapi kalau luka di hati, itu cerita lain. Ada tambahan. Itu macam orang yang bercakap tu macam dia ada luka di hati pula Okay. Betul. Luka ulcer. Luka di mulut. Okay, luka di mulut. Alright. Oh, sebelum tu kalau kawan nak pergi ke klinik, nak promote sikit lah, boleh pergi ke Dr. Haikal. Dia yang dapat detect ulcer tu. Tu yang luka di ulcer. Alright. Ulcer di luka di mulut. Okay. So kita pergi pada sebab-sebab tayammum sebenarnya kat sini. Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali kat sini ada 6 kan. Dan sebenarnya 6 ni kita boleh ringkaskan, nak bagi senang faham. Nak ringkaskan sebenarnya ada 2. Okay, saya ringkaskan kepada 2. Iaitu tidak ada air sama ada secara realitinya memang tidak ada air ataupun secara syar'inya tak ada air. Okay. So ada 2 benda sama ada secara realitinya memang air tak ada ataupun dari segi syariahnya memang tak ada air. Okay. Ataupun tak boleh guna air lah senang ceritanya. Maknanya kita nak mandi wajib ataupun kita nak berwuduk, kita memerlukan air. Jadi bila air tu tak ada ataupun kita tak boleh guna air, maka kita boleh bertayamum. Apa yang kita sebutkan sebagai air tu tak ada secara realitinya, memang tak ada lah. Maknanya cari memang air tak ada. Kan? Pusing sana, pusing sini. Tak ada, air liur je ada. Kan? Air mata mungkin kan. Mata air. Kan? Okay. Jadi
kita tak ada air yang secara fizikalnya untuk berwuduk dan untuk mandi wajib, memang tak ada. So kalau tak ada air itu secara jelas lah. Satu lagi disebutkan tak ada air itu dari segi syariah. Maksudnya apa? Air itu mungkin ada dari segi fizikalnya, kita nampak air itu, tapi kita tak boleh gunakan. Contohnya sebab kita sakit. Okay? Kalau kita gunakan air itu kena dekat muka kita, mungkin kita akan bertambah sakit ataupun bertambah lambat sembuh, kan? Ataupun jadi parut dekat muka, kan? Jadi maknanya dari segi syariahnya air itu macam tak ada lah, walaupun air itu ada depan mata kita, tapi kita tak boleh pakai air itu, kan? Ataupun air itu ada depan mata kita, yang sebut Imam Ghazali sebut tadi, air itu ada, tapi nak capai pada air itu sekali ada binatang buas, kan? Contohnya kita dekat hutan, nampak sungai kat situ, tapi tepi sungai ada harimau. Jangan pula saya mesti berjihad untuk berwuduk, saya mesti ambil juga air. Biarlah saya dingap oleh harimau, kerana harimau itu makhluk Allah Ta'ala juga, kan? Dia tidak akan boleh mengapa-apakan saya, kan? Kerana dia hanyalah makhluk Allah Ta'ala. Jangan buat begitu, kan? Jadi Ustaz, kita boleh bertayamum ketika tu. Ya. itu kalau binatang buas. Kalau na'udzubillah, suami buas. Dia Itu lain kucing macam dalam tu. bilik. Jadi isteri nak pergi ambil wuduk kat luar, dalam bilik tu tak ada air. Ya. Macam mana isteri nak solat? Tadi kita Tak sebutkan keluar juga, lagi, kena. okey, air ada tapi juga ada disekat. Tadi nombor berapa tadi? Nombor 5 ke berapa tadi? Yang Lepas binatang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang binatang tu. Nombor 3. bertiga, Nombor 3. Kan? Binatang buas atau suami buas. bukan. Atau Imam Ghazali sebut apa dalam kitab? Dalam penjara. Dalam penjara sebut gitu kan. Sebenarnya kalau ditahan bukan dalam penjara saja. Ditahan tak kira sama ada dalam penjara ke, dalam bilik ke, ataupun diikat di tiang ke contohnya, kan? Contohnya dulu-dulu kan, penjajah contohnya datang, diikat tahanan tu dekat tengah-tengah padang contohnya kan, diikat. So bila diikat dekat tiang sebagai siksaan contohnya, ataupun sebagai balasan ataupun pengajaran kepada penduduk kampung yang lain. So walaupun air dekat depan mata, tapi sebab dah diikat kan, macam mana nak ambil air tu, kan? Ataupun diikat tu mungkin dengan rantai, kaki tu dirantai. So dia nak pergi ke air tak boleh, tanah ada banyak keliling dia, tapi air tak boleh capai. Okay, contohnya. Dan satu lagi contoh disebut oleh Imam Ghazali, apa dia? Air tu ada, tapi diperlukan untuk minum. Contohnya haus, kita dalam musafir, kita dalam tengah hutan contohnya, kita tak tahu sungai kat mana. So kita ada air mineral, ada botol mineral, yang mana kalau kita minum, kita takut nanti karang, kita tak tahulah macam mana kita, kalau kita ambil semayang, kita tak tahu kita nak minum air apa. Kadang-kadang kita duduk dalam misi, contohnya misi kemanusiaan. So kalau kita berwuduk dengan air itu, takut nanti kita nak minum apa, kita tak ada air untuk minum, ataupun kawan-kawan kita tak cukup untuk minum, kan? Mungkin air botol tu sikit saja, kita ambil semayang, ada balance untuk kita minum, tapi kawan kita pula tak ada untuk minum. Okay? So sama juga, kita boleh bertayamum walaupun air mineral tu ada, botol tu ada dekat kita. Okay. Satu lagi, Imam Ghazali bagi contoh, air tu ada, dijual, tetapi dijual dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Dalam keadaan walaupun kita ada duit. Contohnya, air mineral satu botol dijual biasanya, botol yang kecil, katalah RM1. Jual 100. Sekali dijual tak, bukan sekata 100, dijual RM2. RM2. Kita ada RM50 dalam poket. RM50 pun kita ada. Tapi sebab air tu dijual lebih daripada kebiasaan, dia nak ambil untung lebih waktu orang tak ada air kan. So dia sengaja charge lebih. So waktu tu kita boleh bertayamum. Bukan kita wajib tayamum. Isposil lebih isposil. Walau lebih isposil. Maksudnya lebih daripada kebiasaan. Lebih daripada kebiasaan. Walaupun kita ada duit, kita boleh beli air tu, tak ada masalah. Nak beli, gunakan air tu untuk ambil sembahyang. Lagi senang kan, tak payahlah tayamum.
Tapi senang kita cerita tadi ni boleh tayamum ataupun tidak. Jawapannya boleh. Ha. Bukan mesti tayamum. Maknanya kalau kita rasa tak apalah belanja sikit lah beli air, boleh ambil semayang contohnya kan. Jadi boleh, tak ada masalah. Okay. Ustaz, Ya. Encik ada soalan lagi. Hmm. Katakanlah orang tu dia masuk dalam bilik air. Masuk dalam bilik air, dia kunci pintu. Dalam bilik air tu tak ada air. Sekali pintu terkunci, dia tak boleh keluar. Solat dia ni. Jadi air semayang tak boleh. Sampailah dia katalah masuk waktu Zuhur. Isyak baru keluar. Soalannya adalah macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak semayang dalam toilet. Toilet bowl tu dia tak ada pembahagi-pembahagi. Okey, apa namanya ni, dia nak tayamum pun tak boleh waktu tu sebab debu pun tak ada dalam bilik air tu. Dia dah terkunci. Pertama Dia sekali dia compact powder je. Dia hancur. Itu tak kira tayamum Itu tak kira tayamum. So, yang dia boleh buat waktu tu mula sekali dia kena menjerit minta tolong ataupun kena WhatsApp kawan-kawan dia dulu okey. Kena telefon. Kalau dia bawa telefon lah. Kalau dia bawa telefon masuk dalam bilik air, dia kena gunakan telefon dia. Sebab ini kejadian sebenar. Okey. Kita belajar dulu. Okey. Okey. Kalau tak ada telefon, dia kena jerit minta tolong. Kalau dia tak boleh jerit juga ataupun dah jerit pun tak ada orang contohnya kan kat kawasan tu, maka ketika itu dia cuma boleh solat hormat waktu. Hormat waktu je lah. Sebab nak ambil semayang pun tak boleh, nak tayamum pun tak boleh. Kan? So, yang ada waktu tu hanyalah solat hormat waktu. Solat hormat waktu je lah. Tapi dalam toilet? Dalam toilet boleh solat hormat waktu. Bukannya najis, tak ada masalah. Tapi dia baca ayat suci Quran dalam toilet. Solat hormat waktu, dia ambil hanya sekadar yang mengesahkan solat dia saja. Dia tak payah baca surah dan sebagainya. Lepas tu toilet tu Ustaz, di tempat ngam-ngam dekat, dia bukan toilet bowl, dia toilet yang cangkung tu. Situ je dia berdiri. Tapi dia nak semayang di situ ya? Ya. Hormat waktu sahaja. Hormat korang, hormat waktu bukan macam ni tau. Hormat saya saja aku semayang hormat waktu. Bukan macam tu. Semayang macam biasa tapi macam biasa. Rukun saja. Nanti qada lah. Bila dah ada air nanti qada. Atau bila dah ada air lah. Tapi jangan kalau tak boleh duduk contohnya. Ada soalan tu kalau sempit boleh solat duduk ke? Kalau sempit patutnya boleh solat berdiri, bukan boleh solat duduk. Kan? Maksudnya kalau sempit berdirilah lebih selesa daripada duduk. Duduklah lagi sempit. Okey. So berdirilah, solat berdiri. Tapi kata kalau tak boleh duduk sebab sempit. So berdiri, rokok. Rokok tu sekadar tunduk lebih sikit, sujud tunduk lebih sikit lagi sebab tak boleh nak sujud betul-betul kan? So tunduk saja lebih. Kepala dia masuk dalam lubang. Kan? Janganlah begitu sekali kan. Jangan masukkan kepala dalam lubang pula. Na'udzubillah. Okey? Sorry lah. Makan dulu yang pasal. Ada yang kata susah. Dia kata susian Ustaz. Susah nak jawab soalan tu. Tak susah. Soalan tu senang sangat. Okey. Ustaz dah biasa. Okey. Dia tak susah soalan tu insyaAllah. Simple je. Okey? Okey. Kalau tempat tu ada najis juga macam mana? Lagilah kena solat waktu. Kalau najis memang confirm lah. Walaupun kita ada wuduk sekalipun, solat kita tak sah sebab ada najis. So kena hormat waktu je lah. Hormat waktu, lepas tu qada. Okey? Seterusnya. Jadi kita sebut tadi itulah dia sebab-sebab yang menyebabkan boleh tayamum. Cuma saya nak sebut pasal sakit tadi tu. Sakit ni bukan sahaja maknanya kalau kena air mati. Jangan begitu sekali. Kalau kena air mati tu dah jadi wajib tayamum, jadi haram gunakan air. Tapi dia termasuk jugalah kalau yang memang akan menyebabkan lebih sakit. Macam lambat nak sembuh, sakit lagi teruk, tak tahan kan. Ataupun sama juga macam yang kita sebutkan tadi, parut kan. Parut kena kat muka kita. Tapi kat muka jerawat naik. Kena air naik jerawat. Tak pernah dengar lagi ada doktor cakap macam tu Okay. Na'udzubillah naik jerawat muka. Tiba-tiba lah dia allergic dengan air. Jerawat tak kira. Jerawat tak kira. Tapi kalau jerawat tu menyebabkan parut, so kira.
Okey. Dan parut tu pula parut yang jelas. Parut yang jelas. Pada muka ataupun pada tangan dekat kawasan yang memang orang nampak. Kalau parut tu contohnya kat belakang badan, sebab contohnya dia nak mandi wajib kan. So kalau takut nanti kadang kalau kena air kat belakang ni berparut. Yang tu tak kira. Sebab bukan orang nampak pun. Kan? Jadi yang dikira hanyalah pada muka dan juga tangan. Kan? Kalau parut Kawasan ni dia lah. nampak tapi satu je. Kat muka maknanya. Nampak. Kat muka. Nampak tu maksudnya dekat muka dengan kat tangan So walaupun nampak, kalau nampak dan maknanya nampak tu maknanya maknanya ada sedikit celah lah. Celah pada muka tu. Maka itu dikira. Boleh tayamum. Okey. Okay. Macam saya sekarang ni ada parut sekejap. Sikit je ni. Ni bukan parut pun ni. Ni kesan jerawat. Kan? So, macam walaupun sikit je. Kan? Walaupun sikit je, maka tu dia dah dikira dah. Saya ingat saya dah umur 40-an ni dah tak ada jerawat dah. Sekali ada pula. Hanya muda lagi lah saya ni. Alright. Ya. Okay. So, kita semua muda sekarang. Okay. Walaupun janggut dah beruban Okay. Okay, terus. Selesai berkaitan dengan sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Okay, kemudiannya barulah cara untuk bertayamum tu. Teruskan. Oh, sorry Ustaz. Ada orang tanya kalau orang naik Mountain Everest tu macam mana Ustaz? Sama. Kalau dia bawa air dan kalau dia boleh gunakan air dan dia gunakan air. Kalau air tak ada dan dia boleh tayamum. Kalau ada debu. Kalau air tak ada, debu pun tak ada dan solat 5 waktu. Itu je. Simple. Kalau sejuk dia akan dikejung Ustaz. Kalau air tu kalau dia pakai boleh memudaratkan kesihatan dia. Itu kita sebut tadi. Air ada tapi boleh sakit kalau pakai air. Menyebabkan dia jadi frozen. Kan daripada jadi manusia frozen ni janganlah. Saya pernah naik ke dia panggil Jabal Musa dekat Mesir. Gunung Nabi Musa tu, tempat Nabi Musa bermunajat. Waktu tu musim sejuk, kemuncak musim sejuk. Jadi bila naik ke atas pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi gitu sampai atas gunung tu, kita bawa air mineral untuk ambil semayang. Tapi bila sampai dekat atas, tengok-tengok, nak tuang air tu tak boleh dah sebab rupanya air tu beku. So air tu beku. Jadi bila air beku, macam mana kita nak ambil semayang? Jadi tayamum, tak ada masalah. Hatta kalau air ada pun sangatlah susah untuk kita buka kita punya jaket. Jaket tu berlapis-lapis pula kita pakai kan. Bukannya kita boleh tolak je kan. Ini pun tak boleh tolak kan. Apatah lagi kalau jaket yang tebal-tebal tu kan. Macam mana kita tolak pun memang tak akan sampai ke siku. Kan. Jadi memang kita tak boleh pun nak berwuduk sebenarnya. So waktu tu tayamum, tak ada masalah. Tayamum guna debu. Ustaz ada soalan susah sangat. Dia cakap macam ni, serius lah Ustaz 40-an nampak muda gila. Susah soalan ni. Saya tak boleh jawab itu. Itu Ijaz je kena jawab sebab Ijaz pernah tengok IC saya. Okay. So saya tak menipu Syah. Okay. Alright. Terus baca. Okay. Maka dalam keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang yang fardu. Kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua jari-jari tapak tangan ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus solat. Alamak, hari tu dah istibahah. Apa Ustaz? Intifadah istibahah mengharuskan solat. Mengharuskan solat, yes. Istibahatus solat maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu, lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut, sama ada tebal atau tipis. Okay. So ini dekat bahagian muka kan? Okay. Bila kita cerita tentang tayamum, Imam Al-Ghazali mulakan dahulu dengan syarat dia, iaitu tunggu sampai masuknya waktu solat fardu. Tunggu sampai waktu solat fardu. Kalau kita nak sembahyang fardu dah ni. Kalau kita nak sembahyang sunat, tak payah dah tunggu waktu solat fardu Contohnya nak sembahyang duha kan. Jangan tunggu zuhur pula. Okey. Jadi ni contohnya untuk sembahyang zuhur lah. Jadi kena tunggu masuk waktu zuhur. Kalau asar, tunggulah waktu asar kan. Maknanya
tunggu sampai masuk waktu fardu. Baru kita boleh bertayamum tu. Kalau nak cari air pun, lepas dah masuk waktu, kena check pula. Kena cari semula air, ada ke tidak. Contoh tadi kan, air tak ada dekat dalam toilet, contohnya kan. Tapi yang dia check tadi pukul 12.30 tengah hari. Pukul 1.30 dia tak check lagi. So waktu pukul 1.30 dia kena try buka balik. Ayolah, kalau jadi terkunci tak apalah. Ni ceritanya kalau tak ada air ni kan. So kena check lagi sekali. Kena check lagi. Pukul 1.30 ke pukul 2 tu kena check balik. Ada ke tak air? Dia kena cari lagi sekali air tu selepas masuk waktu. Lepas masuk waktu baru dikira. Bukan kira yang pagi tadi punya. Jangan alah tak ada air lagi lah kot. No. Termasuk kalau contohnya dah ada perkeliling kata tidak ada air, catuan air kan, ataupun gangguan bekalan air di kawasan saudara selama 3 hari contohnya kan. Still kita setiap masuk waktu solat kita kena check dulu air ada ke tak. Sebab ialah gangguan air ni, gangguan bekalan air ni walaupun Kenapa Ustaz left? Tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz dah masuk balik. Baru je nak mengarut. Okey, tak apa, tak jadi. Maksudnya ambil tayamum dulu sebelum baca air. Selepas madu. Saya tengah bercakap, saya kena kick rupanya. Lah yang kick Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Sampai hati. Sampai hati. Tengah semangat bercakap kena kick. Ya Allah, inilah ujian apabila kita mengajar secara online. Kalau dekat masjid tak berani orang buat macam ni. Okey. Kalau kat masjid tu ibarat orang angkat kursi kita tengah kuliah dia bawa keluar. Okey. Alright. Memang terkejut Ustaz. Saya kena left. Ush. Kejut saya. Okey. Alright, so balik semula tadi, adanya tunggu sampai masuk waktu. Okay, kalau contohnya macam kita kata 3 hari tu tak semestinya gangguan bekalan air tu 3 hari. Kadang-kadang sehari projek tu dah habis kan, dia dah selesaikan dia punya proses pembersihan loji dan sebagainya tu, air ada balik kat tempat kita. So okey lah tu kan. Jadi maknanya kita kena check air tu. Jangan kita sekadar pakai alah tak apa tu dah ada dah perkeliling kata 3 hari tayamum je lah. Tak boleh gitu Okey, terus. Ustaz, katakanlah kalau kawasan kita ni dia dah cakap 3 hari tak ada air, adakah kita kena cari kat luar dan sejauh mana yang nak kena cari air tu? Contohnya kawasan kita kat Shah Alam, so nak pergi ke Kancang tu macam mana? Dia ada beberapa keadaan kat situ. Yang pertamanya adalah kita kena cari dekat kawasan rumah kita dahulu. Kan? Kawasan rumah kita dulu. Maknanya area dalam rumah kita kan. Kemudiannya kalau dalam rumah kita tak ada, barulah kalau kita yakin ada air ataupun kita sangka ada air, maka kita cari dalam kawasan lebih kurang dipanggil 150 meter lebih kurang. Ini dipanggil haddul ghaus. Maksudnya kalau kita menjerit boleh dengar. Orang dulu-dulu panggil sepelaung. Dia panggil. Maknanya sekadar kalau kita menjerit tu orang sana boleh dengar, oh ada air tak? Kan? Macam tu lah. Jarak dia lebih kurang 150 meter. 150 meter ni tak jauh lah sebenarnya. Maknanya kita menjerit tu masih boleh dengar lah. 150 meter. Bukan 1 kilometer Okey, 150 meter. Okey. Lepas tu, itu kalau kita yakin ataupun kalau kita rasa-rasa ada air. Okey. Kemudiannya, katakanlah tak ada juga, maka di sana ada dipanggil sebagai kita mencari sejauh 4.5 kilometer. 4.5 kilometer kalau kita yakin ada air dekat kawasan tersebut. Kan? Contohnya apa? Masjid dekat taman perumahan kita ataupun sebelah taman perumahan kita. Mungkin tak sampai 8 km lagi kan. So, ada masjid yang tak jauh sangat daripada rumah kita tu. Jadi, kita pergi ke masjid tu. Kita yakin dekat masjid ada air. Sebab masjid ada kolah yang besar. Contohnya kan. So, kita yakin dekat masjid ada air. Ini taman kita je tak ada air. Dekat masjid tu ada air. So, kita pergilah ke masjid. Ambil air semayang kat masjid.
Ni lebih kurang dia punya radius dia 4.5 km 4.5 km. So dalam bahasa kitab-kitab lama dia sebut 9,000 hasta. 9,000 hasta ni kalau kita tukar dengan kita punya ukuran sekarang 4.5 kilo lah. Tapi Jadi kalau orang kita tu tak ada pergi. kenderaan, kena pergi juga cari jalan kaki. Itulah kalau kita yakin dan yang mana kalau kita pergi ke situ, kita masih lagi sempat untuk pergi sebelum waktu habis. Okay? Dan juga kita tak risau harta kita dicuri. Contohnya. Dan tak adalah sampai kalau kita pergi situ, kita sakit pula. Contohnya orang yang dah uzur kan, orang tua contohnya. Kan dia pergi sana, kena sakit jantung pula. Jadi lagi teruk. Maka tak perlu untuk dia pergilah dalam keadaan macam tu. Dia boleh bertayamum saja. Ini kalau kita yakin tau. Kalau yakin lah. Ustaz, kalau kita tengah ambil wuduk sampai bahagian tangan sebagainya, mati air. Semua tempat mati air. So macam tu jugalah konsep dia. Cari dulu bla 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 bla, baru last baru tayamum. Macam tu ke? Separuh jalan Macam mana? Tak jelas. Macam mana? Kita ambil wuduk tu separuh jalan lah. Ambil muka, ambil kat tangan. So kaki je tak sempat masuk air. So nak kena buat apa? Bila dia dah basuh, lepas tu tak ada air dekat kaki, dia cari juga sama macam tadi. Dia cari tempat yang ada air. Cari dulu. Kalau tak ada juga, then tayamum. Tayamum, okey. Sama macam tadi. Alright. Sambung ya. Okey, itu masuk waktu. Okey, cari air. Okey. Lepas tu, kemudiannya kita bincang tadi. Okey, kemudiannya Imam Ghazali kata cari tanah yang suci. Okey, yang ada debu padanya, yang tidak bercampur dengan perkara yang lain, yang lembut, yang halus maksudnya, yang boleh digunakan untuk kita tepuk dekat muka kita ataupun tangan kita. Masa kita sebenarnya dah habis kan, dah 10 suku kita bincangkan pasal tayamum ni. Tanah jenis apa? Ini banyak sangat soalan. Soalan ini yang paling banyak sekali orang tanya sebenarnya. Okay. So, tadi Imam Ghazali sebut apa dia? Mesti gunakan tanah. Mesti gunakan debu daripada tanah. Dan debu tersebut pula bukan daripada tanah yang bercampur dengan perkara yang lain. Kan? Bercampur-campur sampai kita pun dah tak boleh nak asingkan mana tanah, mana tepung contohnya, tepung bedak dan sebagainya kan. So memang betul-betul tanah dan dia mestilah kita kata tadi tak bercampur dan juga dia mesti suci. Dia tak boleh najis, dia tak boleh juga mustakmal sebenarnya. Dia mesti suci dan menyucikan. Okay, so balik pada tadi, kita sebut tadi, kita kata soalan yang selalu orang tanya, tadi pun ada tanya dekat IG sebelum saya kena kick tadi. Dia kata kalau debu dekat tingkap flight dia kata tadi soalan dia. Saya terus fikir, kapal terbang apa sampai berdebu teruk gitu sekali? Itu memang nak kena saman tu cakap kapal terbang tu. Macam mana cakap kapal terbang tu boleh biarkan debu dengan begitu banyak dekat cermin dia tu, dekat tingkap dia tu sampai boleh buat tayamum. Dahsyat betul tu. Oh, dia punya mata sinar, dia nampak. Orang lain tak nampak, dia je nampak debu. Mata dia bukan masalah nampak ke tak nampak, tapi bila dia pegang tu mesti ada. Debu tu. Dia bukannya sekadar dia nampak. So dia mesti debu tanah. Dia mesti debu tanah. Okay? Dia bukan debu daripada cekedis. Okay? Dia bukan daripada asap kenderaan contohnya. Asap kenderaan banyak sangat, cermin jadi hitam, lepas tu kita pun ambil lap muka kita jadi hitam. Itu bukan. Itu bukan tayamum namanya. Itu lagu pun tak suci debu, tak boleh. Suci dalam debu, bukan. Itu bukan suci dalam debu. So dia memerlukan kepada debu tanah. Okay? Bukan habuk. Itu betul. Debu tu bukan habuk kan. So bukan habuk debu. So dia mesti tanah. Okay. So sama macam dekat dinding. Kalau orang tanya dekat dinding boleh tak? Kalau dinding tu daripada debu tanah dan boleh. Contohnya memang ada tanah dekat sekeliling tu kan. Lepas tu bertiup dia punya tanah tu punya debu kena dekat dinding tu kan. So dinding tu penuh dengan debu tanah. Contohnya ada projek
perumahan contohnya kan. So dia orang gali tanah tu. So banyak debu-debu tanah tu kena pada dinding. So dinding tu penuh dengan debu tanah. Dan boleh lah. Selesai. Okey. Ada soalan lagi. Apa namanya ni? Tanah pokok boleh ke? Tanah pokok boleh ke? Tanah pokok boleh kalau tanah memang tanah betul-betul lah. Tanah tu dan juga dia mestilah berdebu. Maksudnya yang boleh kita pegang, boleh kita sapu dekat muka. Kalau yang kita panggil apa? Yang keras, yang solid, betul-betul mampat tu kan. Kita kalau tepuk-tepuk pun tak boleh pergi kat muka kita. Kita tak boleh pindahkan dia ke muka kita. Itu beza dengan debu. Debu ni kalau kita pegang boleh pindah. Macam mana? Takut pindah dia berketul sebab dia berketul yang lembap tu masuk dia pun berketul lah. Orang ingat ketat lembu. Dia tak boleh. Dia takkan boleh untuk kita lap dekat muka kita. Kita tak boleh ratakan dekat muka kita. So antara cara yang paling bagus adalah kalau kita rasa kita rajin, kalau kita rajin, kita ambil tanah yang tanah pokok tu contohnya, kita salai atas api. Okey. Salai atas api, letak kat kuali contohnya, letak tanah tu, kita salai dia sekejap. Nanti orang tanya masak apa tu, betul kan? Ni resepi baru cakap kan. Okey. So kita gunakan yang itu insya-Allah sebab bila kita letak atas api, air tu akan hilang. So waktu tu tanah tu dia akan jadi halus, dia akan jadi lembut. Kan? Waktu tu kita senang untuk bertayamum dengan dia. Itu kalau kita rajin. Kalau kita malas, beli je lah tanah tayamum tu. Kan? Memang ada jual di pasaran. Kan? Jadi ada pun dijual dekat pasaran yang memang halus benda tu dia orang jual dalam botol pun ada dalam plastik pun ada. Bergantunglah. Okey. So yang itu Baby Johnson tak boleh kan? Macam mana? Bedak tabur Baby Johnson. Itu tak boleh sebab itu bukan tanah. Itu bukan tanah. Okey. Okey. Ada lagi yang tanya kalau ubat nyamuk memang lagi dah tak boleh Nyamuk. Okey. Rokok. Abu rokok. Okey, abu rokok lagilah tak boleh Okey. Rokok ke tak boleh? Okey. So, sekarang ni okey. Jadi yang pentingnya kita kena tahu benda tu adalah debu daripada tanah. Itu yang disebutkan dalam Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam Quran sebut gitu. So perkataan sa'id maksudnya adalah daripada tanah. Okey. So selain daripada tanah tidak dikira. Contoh lagi, daun kering, daun dah jatuh kering tu kan. Lepas tu dia jadi hancur. So bila dia hancur tu macam debu. Boleh tak kita pakai untuk bertayamum? Tak boleh. Sebab itu bukan debu tanah. Dia daripada pokok. Kan? Bukan daripada tanah. So daripada tanah, boleh. Ada satu kisah. Kursi reput. Reput, tu pun tak boleh. Betul. Reput-reput daripada kursi kan, kursi kayu kan. So daripada kayu. So pun tak boleh juga. Cat kapur, kata. Cat tu kan, ataupun kapur tu, kapur yang putih tu kan, pun tak boleh. Ataupun kapur dekat blackboard kan, papan hitam, pun tak boleh juga kan, sebab itu bukannya debu tanah. Alright. Konsep dia debu tanah, simple je. Pasir tanah. Pasir tanah pula. Pasir tak boleh. Pasir pun tanah, tapi make sure dia adalah debu yang kita boleh sapu dekat muka kita. Kalau pasir putih tepi pantai, pasir putih tu mana Ustaz? Sama. Memanglah hitam. Itu juga dikira sebagai tanah. Okey. Seterusnya. Cuma kecuali kalau dia bercampur dengan batu-batu itu dah jadi lain. Okey, seterusnya cara untuk tayamum kita sambung besok insya-Allah. Sebab dah pukul 10.24 tadi sebenarnya ada satu soalan hijau waktu awal sekali tadi tak sempat jawab lagi cuma sebelum saya jawab soalan tu, saya nak bawakan ada satu kisah yang menarik sebenarnya dalam kitab I'anatul Talibin. Disebutkan tentang kenapa umat Islam ni, umat Nabi SAW boleh bersuci dengan tanah. Maknanya sama ada dengan tayamum, istinja dengan batu. Tayamum lah, ataupun kita panggil sucikan najis yang mughallazah kan, gunakan tanah juga.
So kenapa gunakan tanah? Kenapa tanah tu boleh digunakan untuk bersuci? Dalam kitab yang ada Talibin disebutkan riwayat daripada Imam Tirmizi mengatakan bahawasanya waktu Nabi SAW dilahirkan, tanah ni, tanah bumi ni, dia berbangga dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi dia berbangga sebab dia kata manusia paling agung, makhluk paling agung telah dilahirkan di atas aku, di atas muka bumi ni, kan? Dan baginda akan berjalan di atas aku. Baginda akan menerima mukjizat semuanya di atas aku. Dan nantinya baginda akan dikebumikan di dalam perutku. Muka bumi ni, tanah ni dia berbangga depan makhluk-makhluk yang lain. Jadi dia berbangga, dia bukan bangga riak, tak. Dia berbangga seronok, dia gembira, dia rasa happy sangat sebab Nabi SAW dilahirkan daripada dia, daripada tanah, kan. Kita semua diciptakan daripada tanah. So bila jadi gitu, maka diistimewakanlah tanah untuk umat Nabi SAW. Maka umat Nabi SAW boleh bersuci bukan saja menggunakan air, tapi juga boleh menggunakan tanah. Ini satu kisah yang dibawakan oleh para ulama. Okey, itu berasa di tanah. Ya. Dan itu juga nak menunjukkan betapa pentingnya kita bergembira dengan Nabi SAW. Kita rasa seronok kita jadi umat Nabi SAW. Dan bila kita sambut kelahiran Nabi SAW, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat bagus untuk kita mengenang Nabi SAW. Okey, soalan Ijaz tadi. Mandi dengan budak yang kecil. Okey. Anak yang kecil ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, kan, ada sebutkan tentang budak yang belum balik ada 3 waktu yang dia bila nak masuk bilik mak bapak dia kena ketuk pintu dulu. Dia kena minta izin dulu. Kan, ada 3 waktu tu, kan, iaitu sebelum subuh, sebelum zuhur dan juga selepas daripada isyak. Kenapa 3 waktu ni disebutkan? Kerana pada waktu tersebut, lagi-lagi pada waktu sebelum subuh dan juga waktu selepas isyak, waktu tu waktu orang sedang tidur, mak bapak tidur. So tidur tu mungkin aurat terbuka. Sebab ada kisah daripada ayat ni, sebab turun ayat ni, sebelum turun ayat ni, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tengah tidur waktu siang, waktu tengah hari, sekali ada seorang hamba, dia ketuk-ketuk pintu. Sayyidina Umar tak buka sebab Sayyidina Umar tengah tidur. Sekali dia main buka je pintu tu. Aurat Sayyidina Umar terselak waktu tu. So auratnya terselak. Jadi Sayyidina Umar bangun, aurat dia terselak. So orang tu nampak, hamba tu nampak. So Sayyidina Umar rasa macam, dia kata, patutnya tak boleh masuk lah, kan. Jadi dia pergi jumpa Nabi SAW. Rupanya ayat tu dah turun dah, mengatakan bahawasanya seseorang perlu minta izin apabila, ataupun seorang yang belum balik, dia perlu minta izin pada 3 waktu ni. Okey, apa yang saya nak bawakan sini kisahnya? Nak ceritanya adalah, walaupun seorang itu belum balik, dia tidak boleh tengok aurat mak bapak dia. Kan? Sebab tu kena minta izin tadi. Kan? Kalau boleh tengok aurat, tak adalah kes minta izin. Kan? Tak perlulah minta izin. Tapi sebab tak boleh tengok aurat itulah jadi disebutkan kena minta izin pada 3 waktu ni. Okay? Yang dah balik tu tak ada cerita lain lah. 24 jam kena minta izin. Ni kita cerita yang belum balik. Yang belum balik pun perlu diajar untuk minta izin sebelum masuk dekat bilik mak bapaknya pada 3 waktu tu supaya tak nampak aurat. Okay. Jadi ulama ambil daripada ayat ni mengatakan budak-budak juga haram untuk tengok, ataupun kita ni haram untuk tunjukkan aurat kita pada budak yang belum balik. Okey. Ada pengecualian tak? Ya, ada pengecualian. Kepada siapa? Kepada budak yang belum faham langsung konsep aurat. Dia belum lagi langsung faham konsep malu. Contoh, budak umur 1 tahun. Contoh, budak umur 2 tahun. Budak umur 1 tahun, 2 tahun ni, dia memang tak faham apa. Dia belum faham lagi konsep malu ke, kan, konsep
apa benda ni lain macam je kan. Dia tak ada lagi. Dia tak ada lagi konsep tu. Dia tengok orang sama je. Orang pakai baju ke tak pakai baju bagi dia sama. Kan? Dia tak ada perbezaan bagi dia. So kalau budak-budak yang umur macam ni, ini tak ada masalah. Okay? Umur macam ni dia tak ada masalah. Umur setahun, umur 2 tahun, biasanya dia tak ada masalah macam tu. Kalau Okay? budak tu mungkin tak ada penglihatan, tak boleh nampak. Tak ada kalau tak nampak lagi lah. Kalau tak nampak memang tak ada masalah lah. Memang tu lagi lah. Kalau memang budak tak nampak tak ada masalah. So kita cerita tadi pasal yang nampak. Nampak kemudiannya dia dah mula faham. Berapa umur budak yang dah boleh faham, saya tak boleh nak sebut berapa. Sebab lain budak lain. Ada budak dia cepat, ada budak dia lambat. Ada budak dia cepat. Dia memang umur 5 tahun, umur 6 tahun tu memang dia dah faham dah semua tu. Dia dah kan malu. Dia dah macam tu dah. Maka macam tu memang haram untuk mak bapak dia tunjukkan aurat. Yang berdosa mak bapak budak tu tak berdosa. Budak tak berdosa dia berdosa mak bapak Okey. Jadi jaga-jaga. So kalau perlu mandi sekali dan sebagainya, kalau biasanya mak bapak yang kalau mandi tu dia biarkan anak dia nampak tu, biasanya anak yang terlalu kecil. Anak yang umur setahun. Sebab apa? Sebab dia risau kalau dia biarkan anak tu di luar, takut budak tu buat benda yang memudaratkan dia. Biasanya tu budak kecil, yang terlalu kecil. Kalau budak dah umur 5 tahun, mak bapak kalau mandi kat dalam bilik air pun, dia tak risau sangat budak tu buat apa kat luar bilik air. Sebab budak tu dia dah mula faham untuk tidak buat benda-benda yang memudaratkan diri. Kalau Okay. mak bapak ataupun mak ataupun bapak dia pakai baju penuh, pakai baju jubah mandi dengan anak, tak ada masalah lah kan kalau dia tutup aurat. Tak ada masalah. Kita sebut tadi tentang aurat. So aurat antara mak bapak dengan anak adalah antara pusat dengan lutut. Sama juga adik-beradik. Sebab ada soalan-soalan ni. Adik-beradik perempuan mandi sama-sama. So sama juga aurat antara pusat dengan lutut. So kena jagalah aurat tu antara pusat dengan lutut. Jadi dia nak mandi tu boleh. Mandi tu boleh. Kan? Samalah kita mandi kalau contohnya dekat kolam renang muslimah sahaja. Contohnya kan. Mandi sekali. Tapi kena jagalah aurat antara pusat dengan lutut. Janganlah biarkan contohnya ada setengah-setengah masyarakat kita pada hari ni, dia adik-beradik, dia tak kisah pakai seluar pendek. Dia pakai short dekat rumah. So dia rasa macam tak apa adik-beradik kot, kau orang lain. Still itu adalah aurat. Peha tu aurat. So peha tu tetap kena tutup. So dia kena tutup juga antara pusat dengan lutut dia. So tak boleh macam alah tak apa pakai short je. Contohnya ataupun dia mandi dalam toilet dia pakai short. Dia kata tak apalah. Dia tutup, dia kata private parts je. So dia kata tak apalah. So dia pun mandi sama-sama. So itu kena jaga-jaga. Apatah lagi kalau tak pakai apa langsung. Lagilah teruk. Dan memang ada. Ada di kalangan orang Islam di Malaysia ni yang memang tak tahu langsung benda tu. So kena jaga. Ada satu soalan ni, kalau kita mengurut bahagian-bahagian aurat mak ayah, kita macam mana Ustaz? Atau memandikan waktu tiada upaya? Atau memandikan waktu tiada upaya? Maknanya mak bapak dah tak larat, so terpaksa. Kalau tak ada upaya tu cerita lain. Dia macam kita jadi macam nurse. Kan? Kita jaga. Kita macam sama juga kalau kita urut. Maknanya dalam keadaan dia sakit kan. Dia macam nurse lah. Nurse tak ada masalah untuk dia tengok. Tapi pada had-had yang perlu dia tengok je lah. Kalau yang tak perlu dia tengok, jangan tengok. Okay? Aurat ni, apabila terpaksa tengok, maka boleh tengok. Apabila terpaksa tengok, macam doktor, macam nurse kan. So, dia terpaksa tengok, maka dia tengok lah. Tapi jangan, kalau dia tak terpaksa, maka jangan. Maknanya apa? Kalau contohnya, mak bapak tu, contoh bila dah tua sangat kan, dia pakai diapers contohnya kan. So, nak kena tukarkan dia punya lampin dia. Lampin pakai buang. So, tukarkan lampin pakai buang dia. Okey, tukar. Bila dah tukar, cepat-cepatlah tutup kaki dia. Cepat-cepatlah tutup dengan selimut ke kan. Tutup kaki dia sampai lutut tu. Jangan biarkan aja terbuka. Sebab itu aurat. Dia memang tak larat. Dia tak larat nak tutup sendiri. So, anak tu yang tolong tadi tu, memanglah waktu tu tak apa. Sebab waktu tu dia perlulah, memanglah kena buka.
Nak tukar lampin tu, takkan nak bertutup pula. So perlulah buka. Tapi lepas daripada tu, dia kena tutup cepat-cepat. Jangan biarkan aja kan, terbuka macam tu kan. Itu salah. Ustaz ada tanya, lelaki dan perempuan punya aurat macam perempuan laki-laki, aurat dia pusat lutut lah dua-dua. Ya, Lelaki sama. pusat lutut, perempuan Ya. pusat dengan lutut. Ya, betul. Ustaz, kalau adik-beradik tidur dan atau baring-baring depan adik-beradik lelaki dan perempuan, apa hukumnya? Macam kat ruang tamu. Tidur macam depan, baring-baring depan adik-beradik, tak ada masalah. tak salah kan? Okay. Sekadar tidur, baring-baring depan tak ada masalah lah. Yang salahnya adalah kalau tidur sama-sama. Tidur sama-sama adik-beradik walaupun lelaki dan perempuan, itu perlu dipisahkan. Tempat tidur tu perlu dipisahkan. Kalau lain jantina, walaupun adik-beradik. Ustaz, kalau dah biasa dengan mama dan mandi sama-sama, kita sebut tadi, tutup aurat. Yang penting tutup aurat. Kan? Jadi kalau biasa mandi sama-sama pun tetap perlu tutup aurat. Aurat kena jaga. Alright? baik. Okey, cukup. Cukup So, malam ni. dah Alhamdulillah. 10.36. Bab tayamum belum habis lagi. Kita tak bincang lagi cara untuk tayamum. Kita belum bincang lagi cara nak berniat, nak letakkan debu tu kat muka macam mana, dekat tangan macam mana kan. So yang tu insya-Allah kita akan bincangkan pada hari Isnin nanti insya-Allah. Hari Isnin kita akan sambung. Esok malam saya akan bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah macam biasa insya-Allah. Besok baca Ratib Hadad pukul 9, kemudian 9.30 baca Syama'il Muhammadiyah. Dan hari Ahad malam saya akan membincangkan topik tentang Imam Asy-Syafi'i bahagian 2. Hari itu saya disebutkan tentang Imam Syafi'i bahagian 1, cerita pasal Imam Syafi'i. Tak habis rupanya hari itu walaupun 1 jam cerita pasal Imam Syafi'i itu. So akan ada sambungan cerita tentang Imam Syafi'i bahagian 2 insya-Allah pada hari Ahad waktu malam insya-Allah. Okay, nanti kita akan bincangkan, kita akan keluarkan poster dia insya-Allah. Dan satu lagi adalah kita nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua rakyat Malaysia dan juga Nusantara mungkin yang bersama-sama dalam menyumbang untuk projek pembinaan Masjid Kyoto, Jepun. Jadi alhamdulillah tengah hari tadi kita dah berjaya mengumpulkan keseluruhan dana yang diperlukan untuk membina Masjid Kyoto tersebut. Masya-Allah, terima kasih dan tahniah kepada semua yang menyumbang dan ataupun menyebarkannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala balas dengan sebaik-baik balasan. Dan memang syukur sangat-sangat dari sahabat-sahabat tadi bila pasal waktu mula-mula minggu lepas bila saya diberitahukan tentang projek ni, bincang dengan Haji Zul, Presiden Muslim Care, memang waktu tu kami macam ni tinggal lagi 10 hari je ni, 10 hari je nak kumpul sampai 3 juta ni kan, macam boleh ke 10 hari nak kumpul 3 juta kan, macam rasa macam susahnya. Tapi saya bincang dengan Haji Zul waktu tu, kita orang cakap tak apa, bismillah kan, kita buat. Jadi kita pun teruskan. Jadi alhamdulillah tengah hari tadi kita dah berjaya mengumpulkan semua jumlah yang diperlukan. Tapi kalau nak terus menyumbang, kita akan terus juga, sebab tadi Haji Zul telefon saya tengah hari tadi bila dah sempurna tu, dah cukup tu, dia terus telefon. Gembira sangat suara. Lepas tu Haji Zul tanya, "Habis kalau duit yang lebih ni macam mana?" Dia tanya. Kan, macam mana dengan yang lebih tu, boleh tak kalau kita nak cantikkan masjid tu, nak dia panggil interior dia kan, bahagian dalam masjid tu, kapetnya, dia punya sound systemnya, dia punya apa-apalah kan, bahagian dalam tu nak renovate kan. So kita jawab boleh, sebab kita sebutkan ini adalah dana untuk masjid tersebut. Selagi mana digunakan untuk masjid, maka silakan, tak ada masalah kan. Jadi penyumbang tu dia tak adalah orang yang nak sumbangkan dah habis penuh kan. Katalah ada orang nak sumbang lagi, dia dapat pahala sama macam orang lain juga. Terus ke? Mudah-mudahan terus dapat insya-Allah, sebab dia termasuk dalam pembinaan masjid. Sebab pembinaan masjid ni dia bukan hanya pada tanahnya dan juga dindingnya, tapi pembinaan masjid termasuklah kapetnya, termasuklah dia punya kipasnya, dia punya sound systemnya, semua termasuk dalam dana pembinaan masjid. So alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi syukur pada Allah dan terima kasih serta tahniah sebenarnya kepada semua sahabat-sahabat yang terlibat
dan syukur pada Allah. Itu tanda bahawasanya kita memang umat Islam, memang kita kita panggil apa dalam hadis Nabi SAW seperti satu jasad. Kan? Satu, kalau ada istilah orang Melayu sebut, Ustaz jangan lupa cek DM. InsyaAllah, mudah-mudahan saya sempat tengok Okey, cukup setakat tu untuk malam ini. Kita tangguhkan dengan doa penutup majlis macam biasa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Jazakumullahu khair Ustaz. Terima kasih semua. Minta maaf saya ada silap. Jumpa hari Isnin insya-Allah. Esok malam dan Ahad malam di Instagram Ustaz pula. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa makan doya.